Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iskandar Zulkarnain bin Amran akan memetakan video CTU yang bertajuk Kolonisasi Kesan Falsafah di Malaysia. Falsafah etika bermaksud ilmu yang membincangkan tentang tingkah laku atau pandangan baik dan buruk bagi sesuatu tindakan manusia. Falsafah etika adalah proses di mana manusia melalui fasa mengenali dan memahami. Dalam erti kata lain, dengan mengamalkan etika merupakan salah satu daripada keperluan bagi mencapai kesempurnaan hidup dan keharmonian dalam kehidupan manusia. Menurut Kamus Inggeris, etika membawa masuk kajian tentang konsep yang melibatkan perlakuan akal beretika yang bertanggungjawab, patut baik, kebebasan, kebaikan, luas sini dan pilihan. Manakala dalam Kamus Dewan Bahasa, perkataan etika dalam bahasa Melayu membawa istilah kepada ilmu yang berkonsepkan akhlak atau nilai moral. Manakala dalam bahasa Arab, falsafah etika berkaitan merujuk kepada ilmu akhlak. Kolonisasi bermaksud penguasaan atau penjajah oleh sebuah bangsa ke atas bangsa lain sama ada melalui ekonomi, sosial dan politik. Kolonial juga bisa disamaerti dengan bermaksud imperialisme. Penjajahan ini yang berlaku di tanah Melayu merupakan sebahagian proses persaingan dan perebutan kuasa barat untuk menguasai tanah jajahan dan mengeksploitasikan sumber ekonomi di tanah Melayu seperti getah, sawit dan sebagainya, menjadikan faktor utama penjajah untuk menjajah di tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Kolonisasi ini memberi kesan yang amat besar kepada falsafah etika di Malaysia, sama ada kesan positif atau negatif pada struktur sosioekonomi masyarakat Malaysia sama ada yang terkandung dalam aspek ekonomi, sosial, pendidikan dan budaya. Kolonisasi kesan falsafah etika di Malaysia berdasarkan ekonomi. Seperti kita tahu, sebelum kemerdekaan banyak penjajah yang datang ke tanah Melayu untuk menjajah, seperti kuasa besar seperti British, Portugis, Belanda dan Jepun. Banyak kita dapat belajar daripada kesan penjajah, mengakibatkan kebanyakan kemusnahan, kerosakan dan kemiskinan yang berlaku sewaktu penjajah. Apa yang kita boleh belajar daripada kesan penjajah? Kita dapat saksikan berapa nilai etika dalam ekonomi. Ekonomi merupakan nadi utama dalam sebuah negara. Sistem ekonomi yang kukuh menentukan kestabilan kewangan dalam sebuah negara. Namun dalam agama Islam telah menetapkan kaedah dan mentadbir ekonomi, dan Islam tidak bererti untuk memisahkan di antara etika dan setiap aktiviti kehidupan masyarakat. So, etika ekonomi adalah dalam Islam mesti berasaskan ketuhanan yang membawa maksud bertitik tolak daripada Allah dan tujuan akhirnya kepada Allah. Segala kemudahan dan fasiliti disediakan mesti digunakan berdasarkan syariat Allah. Ajaran Islam tidak memisahkan di antara ekonomi dan etika berdasarkan syariat Allah. Sebagaimana politik etika, tujuan beretika dalam ekonomi untuk memastikan kehidupan manusia lebih aman dan damai lagi mencapai keredaan Allah. Etika Islam mengajak kita agar kita menjadikan hubungan kerjasama, tolong-menolong satu sama lain, kasih sayang, menjauhi sikap dengki, dendam, tamak dan iri hati. Akibat pengabaian dalam etika dapat kita belajar daripada sejarah yang lalu, wujudnya kuasa monopoli, amalan rasuah, lahirnya pemimpin yang lemah dan berlakunya ekonomi negara merundung. Kolonisasi kesan falsafah etika di Malaysia berdasarkan sosial. Pada mulanya, kewujudan masyarakat majmuk di Malaysia bermula selepas campur tangan British dalam hal ehwal politik. Malaysia terkenal dengan masyarakat majmuk yang terdiri pada kaum Melayu, Cina dan India. Terdapat juga kaum lain yang minoriti seperti Serani, Pujambi dan orang asli. Masyarakat Melayu merupakan kaum terbesar dan penduduk asal tanah Melayu yang berstatus sebagai bumi putera. Manakala di Sabah terdapat kaum Kadazan, Bajau, Murut, Rungus, dan di Sarawak terdapat kaum Iban, Budayu dan Dayak. Etika yang menjadi kehidupan norma
kepada masyarakat Malaysia yang sebagai etika nilai-nilai murni Malaysia. Malaysia khususnya pelbagai penduduk berbilang kaum dan memiliki ciri sosial tersendiri. Ini kerana dapat dilihat pelbagai bahasa, agama, kepercayaan dan cara hidup. Nilai-nilai murni ini dapat dirujuk kepada ciri-ciri yang baik pada sendiri seorang itu. Contohnya sifat kasih sayang, kejujuran, baik hati dan kesopanan. Seseorang yang mengamalkan nilai-nilai ini merupakan individu beretika, berakhlak, bermoral atau berkepribadian mulia. Masyarakat beretika bermaksud satu panduan dan prinsip moral yang dapat diterima serta dipersetujui oleh masyarakat sekeliling. Kepentingan etika dalam masyarakat adalah penting untuk dipatuhi oleh masyarakat kerana dapat melahirkan suasana dalam aman dan harmoni. Walau bagaimanapun, nilai etika ini berbeza mengikut budaya, amalan dan kepercayaan agama yang berlainan yang diamalkan. Maka dengan adanya etika, masyarakat sekeliling dapat saling menghormati antara satu sama lain. Ini kerana dapat mengeratkan hubungan silaturahim dan masyarakat tersebut. Lanjut kepada bahagian saya Mas Izzati Azlin ingin membentangkan kepada Ustazah Izan mengenai isi seterusnya, iaitu etika pendidikan dan etika budaya. Etika pendidikan. Poin pertama, pendidikan merupakan sesuatu perkara yang membawa maksud ilmu peradaban yang perlu diambil tahu oleh segenap masyarakat. Okey, yang dapat kita tahu, iaitu dapat kita lihatlah pada zaman terdahulu, iaitu pada abad ke-19, pendidik amat dititik beratkan dan amat menjadi sesuatu perkara yang penting kepada semua kaum di Malaysia. Oleh itu, pendidikan dia memerlukan pendidik untuk membantu dari nilai etika pendidikan dan mendorong semua masyarakat untuk ke arah yang lebih maju, atau yang dapat kita saksikan kini banyak etika pendidikan yang diambil kira dari segi nilai moral sesuatu kumpulan atau individu dalam mengawal prestasi mereka berdasarkan sumber yang ada supaya tidak menimbulkan dilema etika dalam sesuatu pekerjaan yang dilakukan. Dalam erti kata lain, etika pendidikan dari segi istilah merupakan sesuatu perkara yang berbeza namun tidak dapat dileraikan dalam harian. So, dunia ini telah kita saksikan pelbagai harungan dari semasa ke semasa dalam aspek politik, ekonomi, sosial dan pendidikan dan seni. Ramai kini juga yang amat mengikutkan budaya barat, iaitu pendidikan gaya barat yang terdiri pada falsafah dan semangat sekularisme. Etika budaya. Budaya merujuk kepada Kamus Dewan Bahasa Pustaka edisi keempat ialah tamadun atau kata lain peradaban. Dalam segi istilah Islam, ianya merupakan kemajuan fikiran atau akal budi, iaitu cara berfikir. Budaya dalam maksud Islam merupakan suatu cerminan akhlak yang membentuk nilai-nilai sosial dalam setiap individu dengan sistem hidup masyarakat itu sendiri. Pada pendapat saya, Malaysia mempunyai masyarakat yang berbilang kaum seperti Melayu, Cina dan India. Hal ini menunjukkan masing-masing mempunyai pelbagai budaya dan juga agama. Dalam kertas kerja kami, saya telah terangkan secara terperinci mengenai etika budaya di Malaysia. Dalam satu bahagian yang dapat dikongsi dan dapat difahami oleh saya, budaya pada zaman kini tidak lagi diketengahkan akibat pengaruh barat yang kuat dibawa oleh golongan remaja. Manakala pada zaman dulu pengaruh sebegini dibawa oleh penjajah British itu sendiri yang menjajah di tanah Melayu, iaitu Malaysia. Oleh itu, dapat saya kumpulkan bahawa etika budaya di Malaysia amat perlu dipupuk supaya etika budaya terdahulu dapat dijaga sehingga kini. Etika budaya dalam kedua-dua aspek ini menjadi asas yang utama dalam proses sosialisasi dan pembudayaan. Penerapan unsur-unsur budaya bagi memastikan seseorang itu bertindak dalam lingkungan peraturan, normal dan nilai masyarakat yang dianggotainya. Kedatangan Islam juga telah mengubah pandangan semesta masyarakat Melayu tersebut daripada unsur-unsur tahyul dan karut pergantungan Allah SAW tidak bercanggah dengan akidah dan syariah.
Seterusnya, dalam tamadun Cina, kita dapat lihat masyarakat tersebut mementingkan nilai kemanusiaan di mana mereka menganggap manusia mempunyai kedudukan yang unggul dan memainkan peranan penting dalam alam semesta. Tambahan pula, dalam kaum India pula, secara ringkasnya agama Hindu menitikkan berat kehidupan yang lebih baik berbanding kehidupan sebelumnya. Untuk menyimpulkan bahagian budaya, di Malaysia, masyarakat semuanya berpegang teguh dengan ajaran agama dan budaya masing-masing dengan mementingkan etika dalam budaya itu tersendiri. Kesimpulan, manusia yang penuh tamak haruba dengan apa yang dimilikinya, mereka sanggup mempergadaikan etika semata-mata untuk mengejar impian demi mengecapi kehidupan materialistik sejajar pentingnya kehidupan pada zaman kini. Hal ini dapat dileraikan lagi kesan falsafah etika dalam aspek etika ekonomi, sosial, pendidikan dan budaya amat mencabar minda pengkaji bagi meneliti asbab yang timbulnya kepada Malaysia. Sekian saja tajuk pembentangan kami iaitu Kolonisasi Kesan Falsafah Etika di Malaysia. Disediakan oleh saya, Masih Zati Azmi binti Ghazani dan diedit oleh Iskandar Zulkarnain bin Amran.